Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Najib Selar Bersatu, kamu gagal segagal-gagalnya tapi mahu salahkan 1MDB. Berita penuh, kata MP. Seorang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mengaku bahawa saya betul bahawa prestasi ekonomi Malaysia dan prestasi mengawal COVID-19 adalah paling teruk berbanding negara-negara jiran. Biarpun Malaysia adalah antara negara yang melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, separuh masa paling lama di dunia. Tapi dia kata ini bukan kegagalan Muhyiddin Yassin sebab bos dia dibeban dan dikekang oleh hutang 1MDB berjumlah 32 bilion ringgit. Sebab 1MDB, ekonomi dan COVID-19 teruk di negara kita. Okey, saya beri fakta. Hutang 1MDB adalah ringgit Malaysia 32 bilion pada akhir tahun 2019 sebelum Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Selain itu, 32.2 bilion ringgit Malaysia bilion hutang bersih 1MDB. Namun seperti diulas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz semasa membahas bajet 2022 pada bulan Oktober 2021 yang lalu, hutang 1MDB juga adalah 32 bilion selepas Muhyiddin henti sebagai Perdana Menteri. Bermakna 1 sen prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Malah sepanjang tempoh Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Malaysia dapat semula 15.4 bilion tunai yang dibayar sebagai penyelesaian kes 1MDB oleh pihak-pihak seperti Goldman Sachs, KPMG dan Deloitte. Ini bermakna 1 sen prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar, tetapi dana sebanyak 15.4 bilion ringgit Malaysia diterima oleh kerajaan sebab 1MDB dan dia tidak pernah sebut pun aset-aset 1MDB yang bernilai lebih 100 bilion ringgit Malaysia atau peranan 1MDB untuk menyelesaikan masalah perjanjian IPP, penjana tenaga bebas, berat sebelah yang menjimatkan negara sebanyak 15 bilion ringgit Malaysia setahun sehingga rizab tunai Petronas naik ke 176 ringgit Malaysia 176 bilion sebelum PRU14. Entah sudah berapa kali saya jawab perkara ini termasuk kepada Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang sebelum PRN Melaka. Tetapi mereka tak pernah sekalipun menyangkal atau berbunyi. Jadi dari sudut mana Muhyiddin dibeban atau dikekang oleh hutang 1MDB sehingga prestasinya mengawal ekonomi dan COVID-19 amat buruk. Sedangkan mereka tidak pernah lansaikan 1 sen pun prinsipal hutang 1MDB dan sebaliknya menerima tunai 15.4 bilion sebab 1MDB. Dan tahukah kamu bahawa PN dahulu turut menaikkan hutang kerajaan sebanyak 173.3 ringgit Malaysia bilion dalam tempoh mereka menjadi kerajaan dari 792 ringgit Malaysia bilion ke RM965.3 bilion pada bulan Ogos semasa Muhyiddin turun sebagai Perdana Menteri. Hutang kerajaan Persekutuan 2019 naik kepada 792 bilion ringgit Malaysia. Hutang kerajaan kekal terkawal 965.3 bilion ringgit Malaysia setakat Ogos 2021. Sedangkan hutang kerajaan pada akhir 2017 sebelum PRU14 adalah 686.8 bilion. Hutang negara bukan 1 trilion tapi 686 juta ringgit Malaysia, Tuan Ibrahim. Ya, hutang naik 173.3 bilion masa kerajaan PN. Lagi nak guna alasan hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit Malaysia yang tidak pernah dilansaikan 1 sen pun oleh mereka. Hutang kerajaan naik hampir 50% atau hampir 300 bilion dari 686 bilion ke 965.3 bilion setelah saya berhenti jadi Perdana Menteri. Tetapi 1 sen prinsipal hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit Malaysia tidak pernah dibayar setakat ini. Bukan setakat hutang naik, Petronas turut dijarah dengan bayaran 59 bilion ringgit Malaysia, 2020 34 bilion, 2021 25 bilion kepada kerajaan. Manakala aset khazanah nasional turun hampir ringgit Malaysia 10 bilion dari ringgit Malaysia 91 bilion pada akhir tahun 2019 ke 81 bilion ringgit Malaysia pada akhir tahun 2020.
Dan kerajaan PN juga korek 5 bilion dari tabung KWN, Kumpulan Wang Amanah Negara, yang dibina masa saya menjadi Perdana Menteri dari 4 bilion ringgit Malaysia sehingga nilainya mencecah 17 bilion ketika PR14. Kerajaan hanya ambil 5 bilion dari KWN. Jadi 15.4 bilion dana diterima sebagai penyelesaian MDB, 173.3 bilion ringgit kenaikan hutang kerajaan, 59 bilion bayaran dari Rizab Petronas, 10 bilion daripada Khazanah Nasional, 5 bilion korek dari tabung KWN. Sama dengan 262.7 bilion dihabiskan mereka dalam tempoh singkat 17 bulan itu. Jadi dari sudut mana hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit Malaysia yang mereka tidak pernah membayar sebalik 1 sen prinsipal boleh dijadikan alasan kenapa korang gagal segagal-gagalnya. Kamu gagal segagal-gagalnya sehingga digelar #kerajaan gagal. Tapi mahu salahkan pula 1MDB? Tulisan ini ditulis oleh Najib Razak. Najib Razak adalah ahli Parlimen Pekan dan beliau juga adalah bekas Perdana Menteri Negara Malaysia. Tulisan ini pertama kali telah disiarkan di media sosialnya. Ia merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada Malaysia kini. Tulisan ini juga pertama kali disiarkan di media sosial Najib Razak dan ia juga merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada channel ini, The Twin TV. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila ikuti SOP daripada KKM dan SOP daripada MKN. Kita jaga kita. Mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua yang beragama Kristian di seluruh negara Malaysia. Tahniah juga diucapkan pada pasukan bola sepak KL City FC yang telah berjaya memenangi bola sepak TM Piala Malaysia untuk edisi ke-100 malam tadi yang telah mengalahkan Johor JDT dengan jaringan 2-0. Tahniah diucapkan. Sekali lagi, Malaysia kita punya. Kita cintai Malaysia, kita jaga kita. Kita pastikan kita dapat melawan dan mengalahkan COVID-19. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.